Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hurratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ila syafa'il anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama was salihin. Syai'un lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Maksudnya, sesiapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Dan sesiapa yang berpaling daripada mentaati Rasul, fama arsalnaka, dan tidak kami diutuskan ke atas mereka untuk menjadi pemelihara ataupun penjaga. Sadaqallahul azim. Wal imam, para asatizah, Tuan Pengurusi, Ustaz Dawami, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dirahmati dan diberkati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sekali lagi dan selamanya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan ujian. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita tentang Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau pada kuliah yang lalu kita membincangkan tentang pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar, terhadap akhlak, perwatakan. Dan pada malam ini kita sambung lagi dengan tajuk yang baru, iaitu Abu Bakar di mata para sahabat. Maknanya sesama sahabat. Macam kita kawanan, Ustaz, apa pandangan saya terhadap Ustaz Dawami? Orang yang baik, pemalu, betul ya? Tapi tak ketinggalan apa ni? Kaca tu kekal ya? Bila dengan Ustaz Zul, apa kurangnya? Jadi pandangan seorang sahabat
kepada sahabatnya yang lain. Ya. Maknanya biasanya kita mengenali kawan-kawan kita kan, kita boleh memahami kepribadian dia kan, perangai, tingkah laku, angin dia macam mana kan. Yang ni kita tengok pandangan sahabat kepada sahabatnya. Hebatnya tuan-tuan, sama-sama hebat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar di mata para sahabat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Umar Ibn Al-Khattab berkata, Abu Bakar adalah Sayyidina, Sayyiduna, Sayyid kami, pemimpin kami. Abu Bakar Sayyiduna, maknanya seorang sahabat yang sehebat Umar radhiyallahu anhu mengiktiraf kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya dia menerima, membai'ah. Tak ada, kalau orang kata apa, ada je tak kena kan. Semua tak kena, semua nak tegur kepimpinan. Memang tak akan ada yang sempurna. Setiap kita tu ada kelemahan. Tetapi kalau kita tengok kepada apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar terhadap Sayyidina Abu Bakar, bila dia menerima keketuaan, keimaman, kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, maknanya dia walaupun di pandangan mata sahabat yang lain Umar ni apa kurangnya kan, bahkan mungkin ada lebih dan ada kurangnya, betul tak? Takkanlah, tak mungkinlah ada kelebihan kan, semua kan. Kita ni pun ada kekurangan, kelemahan kita, dan ada di sudut-sudut kekuatan kita. Macam tu juga sahabat. Tetapi nak tunjukkan di sini bahawa Sayyidina Umar mengiktiraf sahabat ini, maknanya dia taat kepada kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, berbai'ah, sami'na wa ata'na. Itu yang sepatutnya kita yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Sepatutnya kan kita taat kepada ulil amri. Tapi apa yang berlaku? Ada yang tidak taat, bahkan melanggar, bahkan menentang. Di situ melihat kepada kezuhudan Sayyidina Umar. Dia tak rasa dia lebih baik. Kita dah dengar setengah kita ni dia rasa aku yang sepatutnya tu. Dia rasa diri dia yang lebih baik, merasa diri yang lebih baik itu sifat apa tu? Ana khairun minhu. Siapa yang kata-kata itu? Saudara Syaitan Iblis kan? Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api. Dia yang ni Adam diciptakan daripada tanah. Syaitan tu pula yang
yang meletak nilai api itu lebih baik. Betul tak? Macam kita hari ini kadang-kadang lah kan, ada setengah manusia ni dia menilai kebaikan manusia itu dari sudut-sudut tertentu, bukan daripada pandangan sisi Allah. Betul tak? Kalau orang tu hebat, pandai, kaya, pandai pengikut, tu orang mulia. Kita yang letakkan kayu pengukur, sedangkan Allah tak letak macam tu. Jadi jadilah seperti Umar kan, walaupun memiliki kemuliaan tetapi tetap mengakui kemuliaan sahabat Sayyidina Abu Bakar tersebut. Jadi jangan kita rasa kita lebih baik. Kita nak buat baik tak apa, usaha nak buat baik, tapi jangan rasa kita lebih baik daripada orang lain. Dia ramai orang macam ni. Terasa aku yang lebih baik, aku yang sepatutnya duduk di mana? Di kedudukan, di jawatan tu. Ini bahaya. Jadi kita tuan-tuan, kaedah kita berbincang pada malam ini berkuliah, bila kita melihat pandangan sahabat terhadap Sayyidina Abu Bakar, apa yang kita boleh ambil anggurah pengajaran pada itu. Itu kalau kita nak dapat belajar kan. Walaupun Sayyidina Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, Talha yang 10 dijanjikan syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman Auf dan beberapa orang lagi itu, di sisi Allah mereka itu mulia, tetapi sesama mereka lebih memuliakan saudara yang lain. Ini kehebatan lah. Hanya kita kena contohi. Tak rasa diri kita lebih mulia, walaupun orang pandang kita, mungkin orang pandang kita baik, bagus kan? Tapi jangan meletakkan diri kita, aku ni yang bagus. Maksudnya kena hati-hati dengan diri kita sendiri, pandangan kita terhadap kita. Bukan kita ambil kira pandangan orang terhadap kita, tapi apa pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita memiliki ciri-ciri sum'ah, ciri-ciri takabur dan sebagainya, riak dan sebagainya kan. Itu nombor satu. Kemudian yang keduanya daripada Umar juga, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Umar Al-Khattab bahawa Umar berkata, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang bersama keimanan seluruh penghuni bumi, nescaya keimanan Abu Bakar lebih berat daripada keimanan mereka. Ini tuan-tuan ya, hebatnya pengiktirafan. Sekarang kita sangka ni hadis, rupanya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang menilai sahabat dia. Memang hebatlah Sayyidina Abu Bakar ni dari segi pengorbanan dia, memang lebih lah kan, memang lebih. Dia masuk Islam dulu, Sayyidina Umar masuk Islam lambat. Kelewatan Sayyidina Umar masuk Islam juga dibincangkan oleh sejarawan. Kenapa tuan-tuan? Lewatnya Sayyidina Umar masuk Islam, menerima hidayah petunjuk. Ahli-ahli sejarah bahaskan juga, bincangkan kenapa, dikaji. Kenapa Abu Bakar paling awal selain pada dapat hidayah lah. Tapi asbab dia, Sayyidina Abu Bakar rupanya dia jarang ada di Mekah. Dia adalah saudagar, orang yang berniaga. Makin turun posisinya, orang yang sibuk dalam perniagaan. Lebih berat tu orang lain belok je.
kenangan pilih. Seorang Sayyidina Abu Bakar seorang, kemudian ditimbang dinilai iman dengan seluruh penduduk bumi ini. Abu Bakar dengan seluruh orang yang beriman lah kata kan, dia tahu begitu. Berat lagi keimanan Sayyidina Abu Bakar. Waktu nak nilaikan. Dan orang yang kita tahu penuh dengan pengorbanan, sentiasa bersama dengan Rasulullah, sentiasa setiap saat kehidupan dia, kecuali pada waktu-waktu yang tertentu. Saya sebutkan dulu. Sebab Sayyidina Abu Bakar yang terlebih dahulu mengerjakan ibadah haji. Nabi hantar Abu Bakar dulu. Di sana Sayyidina Abu Bakar ajar manasik haji dan sebagainya. Kemudian tahun berikutnya baru Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji perpisahan, yang pertama dan terakhir. Ataupun dalam beberapa peperangan yang kerana tidak mengizinkan mereka untuk bersama-sama. Atau ketika itu Sayyidina Abu Bakar berada pada tempat yang lain. Agak-agak tuan-tuan, kenapa dia kata ni? Iman Sayyidina Abu Bakar tu lebih berat daripada dinilai dengan orang seluruh dunia ditimbang iman. Paling banyak pengorbanan. Paling banyak pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Seluruh kehidupan dia. Bahkan kalau kita tengok dalam satu ekspedisi ataupun dalam satu persiapan peperangan, perang Tabuk yang jauh itu, musim panas, setiap kali perang Nabi akan umumkan bahawa kita memerlukan sumbangan-sumbangan untuk beli senjata, untuk beli perlengkapan perang, beli kenderaan untuk dan sebagainya itu. Sahabat-sahabat semua derma. Sayyidina Umar kata, kali ini aku akan mendahului Abu Bakar. Selalu Abu Bakar potongnya mendahului Umar. Ini adalah peluang untuk aku mendahului Abu Bakar. Derma untuk perang Tabuk. Perang Tabuk, kalau tuan-tuan masih ingat ni, dia Tabuk ni dalam kedudukan yang beratus kilometer jauh daripada Madinah. Dan dia perang laluan masuk Rum untuk ke Madinah. Musim panas. Kemudian kebetulan musim menuai buah-buah tamar dan sebagainya, sehingga menjadi satu cabaran yang kuat kepada orang sahabat-sahabat yang lain. Jadi Sayyidina Umar menginfakkan separuh daripada harta dia. Ingat tidak menang. Sekali Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh harta dia. Semua harta sedekahkan, diinfakkan. Boleh macam tu kita? Susah pengorbanan yang tidak ternilai. Baik, tuan-tuan. Yang ketiganya, Ibnu Khuzaimah dan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid az-Zuhd meriwayatkan dari Umar Al-Khattab bahawa sesungguhnya, kata Sayyidina Umar, Abu Bakar adalah orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Tuan-tuan, nak kena ikut ni.
amalan Sayyidina Abu Bakar ni. Kita dah ada ilmu kan, tahu kan, menyegerakan amalan-amalan tertentu, bersegera. Kita dah ada ilmu kurang, sebab ilmu itu akan membaikkan lagi, akan mencantikkan lagi amalan-amalan kebaikan kita kan? Kecuali kalau kita tak ada ilmu, kejahilan itu akan merosakkan amalan. Bila kita tak ada ilmu tentang kebaikan-kebaikan, menyegerakan sesuatu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni orang selalu bersegera melakukan kebaikan. Apa dia? Di antara kebaikan, amalan yang perlu disegerakan. Okay. Amalan yang kita perlu segerakan. Sedekah. Bagi contoh satu. Sedekah. Ya? Sedekah. Sedekah. Apa dia? Sedekah. Bersedekah. Ya. Bersedekah kan segera. Ya. Bila diperlukan, itu rasa. Ya. Sedekah ni, infak ni. Ada satu ayat yang kita selalu baca dalam tahlil, surah Al-Baqarah yang awal. Surah ayat 1 hingga 5 tu, antaranya nombor berapa ayat? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan apa-apa daripada razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka itu memberi nafkah. Ada dua benda penting tu tuan-tuan peringatan pada kita. Yang pertama, Allah nak bagi tahu, yang bagi rezeki kat kita Allah. Wa mimma razaqnahum, dan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Dan Allah nak bagi tahu, yang bagi rezeki yang kita hidup senang sini, yang mewah ni, ya, Allah yang bagi. Apa salahnya keluarkan sikit untuk orang yang memerlukan? As-sa'il, Is-sa'il wal mahrum, orang yang meminta dan orang yang tak meminta. Dalam surah apa ya? Orang yang susah ni ada yang meminta, ada yang dia diam je. Kadang-kadang orang yang diam tu yang sangat-sangat memerlukan. Kita tak tahu sebab. Ya, lebih tragis lagi kalau yang memerlukan tu adik-beradik kita. Orang yang rapat yang kita tak tahu dia memerlukan. So kena check balik lah. Mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang memerlukan, bagi itu kewajipan kita. Okay, sedekah ya. Ada hadis dinyatakan, saya nak sebutkan sini, antara amalan yang perlu disegerakan. Yang pertama, solat. Solat di awal waktu. Daripada Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah? Abdullah Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling Allah suka? Qala, kata Rasulullah, as-salatu ala miqatiha, solat pada waktunya. Ya. Segera solat. Kita orang lelaki ni nak ingatkan, tahniah pada tuan-tuan yang datang solat berjemaah. Memang ikut sunnah.
antara amalan yang akan menjadi pendinding kita dalam kubur. Amalkan solat berjemaah. Solat berjemaah ni sunnah. Sunnah Nabi buat sampai ke akhir hayat. Sampai Nabi tak boleh jadi imam, minta Sayyidina Abu Bakar ke depan jadi imam. As-salatu ala waqtiha. So kita tengok ni, kita nak tengok belajar sirah Khulafa Abu Bakar ni, dia menyegerakan lakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ni tangguh-tangguh. Betul tak? Masuk saya. Sebab dikatakan solat ni amalan sebesar-besar, seagung-agung amalan yang utama. Pasal kita takbiratul ihram tu. Allahu Akbar. Segala-galanya dalam kehidupan ini Allah yang paling besar. Segalanya milik Allah. Kita sedar kedudukan kita hamba. Kalau boleh ajak anak-anak mungkin nanti dalam sikit masa lagi budak-budak dah boleh datang. Budak-budak yang 15 tahun bawah tu kan, yang apa? Sekarang ni 15 tahun bawah belum boleh kan? Yang boleh 15 tahun ke atas kan? Yang 50 tahun ke atas tak datang kan? Yang lu kata apa? Rindu masjid kan? Rindu rumah Allah, rindu solat berjemaah. Akhirnya masjid rindukan dia. Kita mudah-mudahan lah Kan kata kita ni, tapi kita usaha untuk datang solat berjemaah. Kalau tak boleh di surau tempat kita, tempat kerja, mungkin solat berjemaah. Dan awal waktu kita orang lelaki, orang lelaki sembahyangnya di masjid ataupun di surau-surau. Ingat itu pengajaran yang pertama. Yang keduanya, yang kena segera. Sebelum tu teringat satu ayat peringatan pada saya dan sama-sama. Wa'mur ahlaka bis-salat. Allah sebutkan, ingatkan, wa'mur ahlaka, suruhlah ahli-ahli kamu, jemaah-jemaah kamu, suruh wa'mur ahlaka bis-salat, dengan mengerjakan salat tasbir alaihi. Nah, solat ni pun tentang kena kadang-kadang sabar. Kalau tak sabar, boleh jadi tak khusyuk, boleh jadi tak solat, menahan. Okey, yang kedua dia tuan-tuan, yang kena segera apa dia? Taubat. Segera bertaubat. Sebab kita ni selalu buat perkara maksiat, selalu berdosa. Dosa mata, dosa telinga, paling dahsyat sekali dosa mulut. Ganti mulut sekarang ni jari, dia menaikkan muka-muka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, wasari'u kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan kepada syurga Allah. Allah kaitkan taubat dengan syurga. Dibuatnya dosa maksiat, terus taubat, jangan berkambuh. Ya Allah, bertaubat ya Allah. Jadi tak nak buat lagi. Sudah lama buat lagi, taubat lagi. Tak mau taubat, nanti buat lagi. Tak boleh. Sentiasa bertaubat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah Allah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga dia kata, ini lagi penting juga.
Yang pertama tadi solat awal waktu, yang keduanya segera bertaubat, yang ketiganya segera lunaskan hutang. Yang ni yang salah. Maksud ni hutang yang bukan hutang yang berjadual tu. Kalau hutang berjadual lain kan, yang kita bayar bulan-bulan tu. Tapi bila kita berjanji nak bayar hutang orang, kalau kita berhutang dengan orang, kita mampu nak bayar tapi tak bayar, berdosa. Apatah lagi kalau kita dah janji pada waktu-waktu yang tertentu, berdosa kan, sehingga hutang berlunas. Zalim, menzalimi kawan yang kita hutang. Kita meringan-ringankan hutang. Kesian kawan tu kan, dia tu nak pakai duit. Kita masa nak hutang tu, orang lembut lidah daripada lembut tulang daripada lidah. Itu bahaya lah. Kalau tak boleh nak bagi hutang pada masa ni, jangan bagi hutang. Sebab kadang-kadang hutang ni boleh menyebabkan masa muka bergaduh dan sebagainya. Saya tertibkan sini berdasarkan pada hadis-hadis. Yang keempatnya, menguburkan jenazah. Tulis dulu kan. Adalah beberapa ulama gariskan perkara-perkara yang perlu disegerakan. Banyak kan. Menguburkan jenazah, jangan dilewat-lewatkan tanpa sebarang keperluan kan. Yang kelimanya, untuk panduan kita nak segera ni, memberi makan tetamu. Kadang-kadang tetamu datang rumah kita, saudara ke, jiran ke, kenalan ke datang, kena memuliakan tetamu. Maka naik minum nabilah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan tetamu dia. Kena muliakan tetamu, dapat pahala. Itu di antara 5. Sebagaimana apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar itu, menyegerakan kebaikan, menyegerakan melakukan kebaikan. Jangan tangguh. Takut-takut nanti kita tak sempat nak sedekah kan. Tangguh. Nantilah ikut bulan ke, dapat gaji ke, duit banyak sedikit. Tiba-tiba datang ajar, langsung tak dapat. Dia sudah dapat. Ya. Sikit lagi. Yang hadis yang keempat, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar mengatakan kepadaku bahawa tidak sekalipun dia berlumba untuk melakukan kebaikan kecuali selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Tadi kita dah sebutkan, Umar ni berlumba dengan Sayyidina Abu Bakar buat kebaikan, tapi sentiasa tewas dengan kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Yang kelima, di dalam kitab Al-Kabir ada riwayat dari Abdullah Ibn Umar. Dia nyatakan ada 3 orang Quraisy merupakan orang yang paling baik, paling kuat memegang prinsip dan amat baik budi. Jika mereka berbicara kepadamu, mereka tidak pernah mendustaimu. Kata Abdullah Ibn Umar, jika engkau bicara dengan mereka, mereka tidak akan mendustakanmu. Mereka adalah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq.
Yang kedua Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semua panglima-panglima Islam, kepakaran ya. Dan yang ketiganya Quraisy. 3 orang Quraisy itu adalah Utsman bin Affan. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan yang ketiganya Utsman bin Affan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibrahim Al-Nukhai. Dia berkata Abu Bakar disebut Al-Awwah. Al-Awwah apa sahaja? Dalam berzanjir dia, itu sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Awwah bermaksud sifat kasih sayangnya yang begitu kuat. Jadi tuan-tuan, kita pun biarlah ada sifat Al-Awwah, berkasih sayang pada ahli keluarga kita, sayang pada anak-anak, sayang sangat-sangat, menunaikan hak-hak mereka. Wali ahlika alaika haqqan, dan ke atas ahli keluarga kamu, ahli tanggungan kamu ada hak ke atas mereka. Jangan lupakan hak. Kita nak seronok-seronok keluar medan dengan kawan, makan roti sarang, kan? Roti sarang, roti terowong, kan? Bawa balik rumah, roti kosong, kan? Tak boleh. Ini tidak adil, kan? Ini ayah aku ni tak boleh. Mesti anak tu lebihkan. Ayah makan roti canai cukup. Betul. Utamakan yang penting anak-anak dapat, kan? Sentiasa kasih sayang, pemurah. Bila ada kasih sayang, pemurah saja, kan? Senang nak keluarkan duit untuk anak-anak. Ada 2 lagi. Al-Awwah. Yang ke-6, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas. Dia berkata di dalam kitab-kitab terdahulu tertulis Abu Bakar As-Siddiq itu laksana hujan. Dalam kitab lah, puji-pujian pada sahabat-sahabat. Abu Bakar itu laksana hujan, kan? Di mana pun turunnya dia selalu mendatangkan manfaat, kan? Air hujan itu simbol kepada subur, kan? Segar, pemurah, kan? Sentiasa diperlukan, maknanya dia meletakkan satu simbol Sayyidina Abu Bakar itu seumpama hujan. Kalau boleh kita yang ada pada malam ini ayah-ayah, ialah umpama hujan, yang hujan panas. Hujan panas tidak ada hujan tanah hujan ni, kan? Umpama hujan yang sempurna, hujan yang orang kata memang diperlukan, bukan berlebih, bukan berkurang. Berlebihan sampai banjir, kan? Merosakkan. Tapi hujan yang cantik, itulah seumpama Sayyidina Abu Bakar, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, kan? Tak percaya tuan-tuan, hujan ni satu yang sangat special, kan? Masa tengah hujan tu cuba kita tengok, kan? Kita keluar rumah tu tengok, kan? Lepas hujan tu macam mana suasana dia, kan? Segar, bumi jadi basah, yang kering tu jadi hijau balik, kan? Bau lepas hujan tu special dia, bau rumput yang kena air hujan tu, hujan ni, kan? Itu kita dah nampak dalam mata kasar itu. Dia betul lah dalam kitab ni, umpama Sayyidina Abu Bakar tu memang hujan, seumpama hujan.
yang memberi kemudahan. Jadi kita nak ambil ini kan. Malam ni kita dah 40 minit dah. Kita rumuskan di antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandangan sahabat kepada sahabat, itu khusus pada Sayyidina Abu Bakar ni. Memang Sayyidina Abu Bakar ni kalau kita tengok, dia menjadi manusia yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Yang kita pun jadi manfaat. Seorang ayah kan? Kalau kita ada cucu, seorang atuk, nenek kan? Kehidupan ni simple ya tuan-tuan. Tak perlu nak tinggi-tinggi kan. Nak tinggi-tinggi. Kita buat amalan yang biasa. Hari ni kadang kalau tuan-tuan tengok, dengar dalam YouTube ada kumpulan-kumpulan yang suka kata amalan ni tak boleh, lepas semayang ni bukan tak boleh zikir lah kan, tahlil tak boleh lah, baca Yasin malam Jumaat. Kita rumuskan ini. Saya dengar satu syarahan, satu penerangan dari seorang ustaz. Dia kata apa yang kita amalkan hari ini, yang kita dapat daripada tok nenek kita, itu dah betul dah diajar oleh syekh-syekh alim ulama dulu. Diteruskan dah. Kalau lah kita kata ini tak boleh, talqin tak boleh, maknanya daripada umur kita 15 tahun dulu kita akhir balik dan kita amal sampai hari ini kosong. Kalau ikut dengar cakap dia, tak ada tu, sia-sia, tak ada nilai. Kenapa kita nak dengar? Kita dah amalkan daripada dulu, alim ulama kita, Tok Mufti pun nanti kata itu satu amalan yang betul kan. Kenapa kita nak dengar cakap-cakap macam tu kan? Dia hafal berapa ratus ribu hadis dah betul ya. Dan jadi imam al-hadis kan. Okey tuan-tuan Jadi kita ambil pengajaran Sayyidina Abu Bakar ni, kita sentiasa menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jangan bagi mudarat. Kan? Bagi mudarat, orang suruh vaksin tak nak. Bagi mudarat tu, ni tak nak pakai ni ada. Pakai ni. Vaksin tak nak, pakai pun tak nak. Saja dia tahu. Orang macam ni boleh. Sepanjang zaman ada manusia itu kan. Mudah-mudahan insyaAllah pada kuliah yang datang kita tengok kekhalifahan Abu Bakar berdasarkan pada ayat. Maknanya ada bayang-bayang dalam ayat Quran kalau tunjukkan sifat pengganti Nabi dalam Abu Bakar. Dalam hadis pun ada. Kita tengok insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.